السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah kita akan membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajurrumiyah. Sebelum kita baca, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada muallif kita, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka depan At-Tuhfatus Saniyatu Bisyarhil Muqaddimatil Ajurrumiyah. At-Tuhfah, hadiah permata, As-Saniyah, yang mahal, yang berkualiti. Ikut Bisyarhi, pada syarah Al-Muqaddimatil Ajurrumiyah, muqaddimah yang dibangsakan kepada Ajurum. Bisyarhi jar majrur Al-Muqaddimati mudhafun ilaih. Al-Ajurrumiyah sifat bagi Al-Muqaddimah. Habis. Ini kitab, salah satu kitab asas juga yang mensyarahkan kitab Matnul Ajurrumiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tu maklum. Mudah. Maklum, tak payah bahas lah. Bismi jar majrur, Allahi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani sifat Allah, Ar-Rahimi sifat kedua Allah. Okey. Alhamdulillahi wa kafa. Ay alhamdu mustahiqun lillah. Bermula puji-puji itu hanya mustahak, ia puji bagi Allah. Alhamdu mubtada, lillahi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf khabar. Wa kafa. Wa kafa ay wa kafa asy-syakhsu billah. Kafa ni dia ta'alluq dengan kaf, dengan ba ataupun dengan lam. Kafa fi'il lazim. Ay wa kafa asy-syakhsu, dan memadailah ia oleh seseorang dengan Allah. Dengan makna dia tak berhajat dengan selain Allah. Hanya pada Allah jualah dia bersandar. Gitu. Wasalamuhu, ni dengar suara mic ya. Kalau tak dengar suara mic, kabarlah. Wasalamuhu wa salamullah.
Waw istinaf, salamu mubtada'hu mudhafu ilaih ala ay sabitun khabar. Bermula sejahteranya, salamnya salam Allah itu, kesejahteraan oleh Allah itu, ala ibadihi atas sekalian hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Ala ibadi jar majrur wa huwa mudhafhi mudhafu ilaih, sifat bagi ibadi, allazina yang mana hamba-hambanya itu, istafa. Istafa silah allazina. Dia tak ada, kena takdir. Kena istafa itu adalah fi'il muta'addi. Istafa ay istafallahu iyahum. Iaitu memilihlah ia Allah akan mereka itu allazina. Ay istafahum. Boleh juga. Memilih ia Allah akan hamba-hambanya. Hanya hamba yang terpilih sahaja akan mendapat kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimah. Muqaddimahnya sangat ringkas. Tidak ada apa panggil bara'atul istihlal seperti Syekh Khalid rahimahullahu taala dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi Al-Azhari rahimahullahu taala. Hadza syarhun wadihul ibarati. Bermula ini ialah khabar, satu syarah. Wadihul ibarati, yang jelaslah ibaratnya. Zahirul isyarati, yang zahirlah isyaratnya. Isyarat ni cakapan-cakapan yang tidak secara langsung lah. Jadi, perkara yang terkandung dalam matan al-ajrumiyah yang tersirat, maka diungkapkan. Yang tersirat secara isyarat, maka diungkapkan, dijelaskan. Dengan syarah inilah. Ya ni'uth thamarati, yang ranumlah buahnya. Yang ranumlah buahnya. Danil qitafi, saya tak sempat cari makna dia. Esok bagi tahulah semula. Danil qitafi tu. Terlupa satu perkataan ni. Maksud dia apa? Kathirul as'ilati, banyaklah persoalan-persoalannya, wat tamrinati, dan juga latihan-latihannya. Karena syarah yang dia buat ni ada as'ilah, macam kita at-tawdihat lah. Dia ada soalan dan dia ada latihan. Cuma latihan tu kita tak baca lah, buat sendirilah tu. Tu buat sendiri, kita baca syarah serta matan dia saja. Qasad tu bihi ay bihadha syarhi, mengqasadlah ia oleh aku, bertujuanlah ia oleh aku, bihi ay bihadha syarhi, dengan syarahan ini. Qasad maf'ulun bih, az-zulfa. Az-zulfa bermakna al-qurba, iaitu mendekatkan diri ila Allah Ta'ala, jar majrur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala tu fi mahalli nasbin hal. Bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurumiyati ala sigharit talabati. Bertujuanlah aku dengan syarah ini untuk mendekatkan diri, akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam mana tu? Bitaisiri, cara mendekatkan diri itu, bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurumiyati, dengan mempermudahkan akan kefahaman, idhafah masdar kepada maf'ul. Taisir ayassara yuwassiru taisiran. Fahmi kefahaman al-muqaddimatil ajurumiyati, akan muqaddimah yang dibangsakan kepada ajurum. Yakni memahamkan akan muqaddimah al-ajurumiyah. Idhafat taisir kepada fahmi, idhafat masdar kepada maf'ul. Idhafat fahmi kepada al-muqaddimah, idhafat masdar kepada maf'ul juga. Al-ajurumiyati ay al-mansubati ila al-ajurum. Itu sifat muqaddimah. Okey. Ala sighari talabati, taisir tersebut berlaku ala. Mempermudahkan ala. Ta'alluq ala pada taisir. Atas sighari talabati, atas pelajar-pelajar, talabati jamak bagi talib. Pelajar-pelajar hak cik-cik, hak baru nak belajar ni. Tu ya, sighari talabati. Macam kita lah. Termasuklah orang baca ni. Lianna al-muqaddimah al-ajurumiyah, isim lianna. Wah, ni macam malam ngantuk. Lianna al-muqaddimah al-ajurumiyah, kerana bahawasanya
Muqaddimah al-Ajurumiyah itu, ha tu isim li'anna khabar. Al-babu ialah pintu. Pintu ila tafahumil arabiyyati, kepada memahami akan bahasa Arab. Akan perkara yang dibangsakan kepada Arab. Tafahum ni dengan mana fahmu syai'in bi syai'in. Apa? Dia panggil fahima syakhsu syai'an fa syai'an. Seseorang memahaminya sikit demi sikit. Tu tafahum. Jadi maknanya al-muqaddimah al-ajrumiyah itu sebagai tangga yang menjadi wasilah untuk sampai kepada akhir, sampai kepada al-matlub, al-maqsud. Allati, sifat bagi Arabiyah yang mana yang dibangsakan kepada Arab itu hiya, bermula ia allati. Tu mubtada, khabar. Lughatu ialah bahasa, sayyidi mudhafu ilaih, penghulu na mudhafu ilaih, penghulu kita, wa maulana dan tuan kita, siapa dia? Badal Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Badalul majruri majrurun. Badal bagi majrur majrur. Dia badal bagi sayyidi ataupun maulana. Wa ala alihi, ataf kepada kata wa ala alihi, ataf kepada kata mana? Ataf mana tu? Tak ada pun. Wa ala alihi. Apa ni? Mana wa ala tu? Wa ala alihi sallama. Mana sallanya? Tak ada pun. Oh, bukan. Betul lah. Sebab dia kata ala. Kalau ala dia, tu atas tu, wasalamuhu ala ibadihi wasalamuhu ala alihi. Atas situ. Jauh atas. Atas situlah zahirnya. Biasanya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Zahirnya atas situlah, wasalamuhu wasalamullah tu ala alihi, ala ali Muhammadin, atas keluarganya, keluarga Muhammad. Tapi dia kata lepas pada tu wasallama, mesti ada solat. Ada gugur kot. Ada gugur ni. Sebab dia kata wasallama. Allati hiya lughatu sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Situ. Allah lah. Dia je bentuk simbol. Tak nampak itu. Sallallahu alaihi wasallama tu belakang. Okey. Simbol sallallahu alaihi wasallam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Situ. Tu. Allah lah. Dia tak buat apa? Dia tak buat perkataan biasa. Dia simbol gitu. Jadi apa? Jadi tukar. Bukan atas tu. Atas pada salat. Atas pada salat. Jadi sallallahu alaihi wa ala alihi. Selawat oleh Allah, iaitu rahmat Allah atas Nabi wa ala alihi, ali Muhammadin, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, ataf. Wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi, wa sallama, ataf sallah, dan mensejahterakan ia Allah, ai alaihim, atas mereka itu Nabi, alihi wa sahbihi. Gitu. Bukan alaihi wasallama, ay wasallama ala alihi wa sahbihi. Gitu. Dia bagi min hadfi tsani lidilalatil awal. Menghazahkan yang kedua kerana telah menunjukkan yang pertama. Yang pertama dah kata dah sallallahu alaihi wasallam wa ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian wasallama ay wasallamallahu ala alihi wa sahbihi. Tu dia panggil min hadfi tsani lidilalatil awal. Hazaf yang kedua, iaitu sallama. Dia tak sebut dah sallama ala alihi wa sahbihi. Kerana dah sebut dah yang pertama, ma'ruf pada dulu. Salla alaihi ay ala nabi wa ala alihi wa sahbihi. Sama juga sallama ay sallamallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi. Gitu. Wa lughatu, atah pada lughatu. Dan juga bahasa. Wa lughatul kitabi, dan bahasa kitab.
Al-Azizi, yang agung ia kitab tu, sifat bagi kitab. Sifat bagi kitab. Yang agung ia kitab tersebut. Habis, selesai. Jadi ni sebagai targhib mukadimah dia tu untuk kita mempelajari bahasa Arab. Untuk kita mempelajari dan mendalami bahasa Arab, khususnya nahwu sarah bagi penuntut ilmu lah. Wa arju, dan mengharaplah oleh aku, an astahiqa, takwil masdar maf'ulun bih arju. Istahaqqa yastahiqu istihqaqan. Wa arju istihqaqi. Haraplah oleh aku akan bahawa istahaqqa bermakna istaujaba. Mengharapkan ia oleh aku akan bahawasanya memerlukan ia oleh aku bihi dengan dia, bihadza syarhi maf'ulun bih ridallahi, akan redha Allah Subhanahu wa taala. Istaujaba ni makna nak kata wajib tak wajib lah, makna kata menjadi satu keperluan oleh aku, dengan sebab syarah itu akan redha Allah. Aku memerlukan redha Allah melalui syarahan tersebut. Begitu. Aku mengharapnya begitulah. Azza wa Jalla. Azza hal bagi Allah, wa Jalla ataf Azza. Azza yang maha agung, yang maha tinggi. Tu. Fahuwa, maka bermula dia redha Allah. Bermula redha Allah itu khabar. Khairu ma as'a ilaihi, ay ilama. Sebaik-baik barang yang berlari oleh aku, yang berjalanlah oleh aku, yang melaluilah oleh aku, ilaihi kepadanya, kepada kepada barang. Sebaik-baik perkara ialah kerja redha Allah dalam mana-mana keadaan, dalam mana-mana situasi, senang ataupun susah. Tu syarat pada kita ni. Ini nasihat pada kita kok ni. Rabbana 'alaika tawakkalna. Rabbana munada mahdhuf. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabba munada mahdhuf, na mudhafu ilaih. 'Alaika, ke atas engkau jualah, tawakkalna. Dia panggil muta'allaq muqaddam. Muta'alliq muqaddam. Maka yufidul hasar. At-ta'khiru at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan perkara yang sepatutnya duduk belakang, maka memberi faedah hasar. Sepatutnya Rabbana tawakkalna 'alaika, tiba-tiba 'alaika tawakkalna. Hanya kepada atas engkau jualah bertawakal oleh kami. Fi'il fa'il. Wa ilaika, dan hanya kepada engkau jualah ana benar bertaubat ia oleh kami, kembali ia oleh kami. Wa ilaika, dan hanya kepada engkau jualah al-masiru, tempat kembali, ay al-marji'u, tempat kembali. Tu. Rabbana ighfirli. Rabbana munada mahdhuf, na mudhafu ilaih. Wahai Tuhan kami, fi'il amar. Ighfir, fi'il amar kalau nisbah Allah jadi fi'il talab. Itu nak beradab dengan Allah Taala, fi'lul talab. Kalau daripada Allah kepada kita, fi'lul amar. Daripada kita kepada orang yang lebih atas, iaitu Allah Taala, fi'lul talab. Kalau sesama rakan sendiri, fi'lul iltimas. Begitu. Masuk balaghah sikitlah nak adabnya. Rabbana ighfir, ampunilah oleh engkau, li, bagiku, wali walidayya, dan bagi dua mak bapak aku. Ataf pada li. Ataf walil mu'minina, dan sekalian orang-orang beriman yang lelaki. Ataf wal mu'minati, dan orang-orang beriman perempuan. Yauma yaqumu, idhafat yauma pada jumlah. Yauma yaqumu, hari yang berlakulah oleh fa'il. Al-hisabu, oleh hisab. Hisab apa dia? Hisab amal ta'at, amal kejahatan. Yang baik dimasukkan ke dalam syurga, yang banyak baik, yang banyak jahat, yang tak diampunkan Allah, masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Habis. Katabahul mu'ad. Habis Habis selesai. Habis. Jadi siapa yang tulis ni mukadimah ni? Itu pengarang kita lah. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Al-muqaddimatu, ay hadhil muqaddimatu, bermula ini ialah muqaddimah. Banyak muqaddimah tu. Al-muqaddimatu, al-muqaddimatani, al-muqaddimat. Muqaddimah. Ta'rifun nahwi, ta'rif nahwu.
Jadi kita boleh buatlah al-muqaddimat tu apa? Muqaddimat tu ta'rifun nahwi, ialah ta'rif nahwu. Boleh jadi badal. Mawdu'uhu, tajuknya, tajuk nahwu. Tajuk perbincangan. Samaratuhu, kesannya ataupun buahnya, buah nahwu, kesan ni lah. Hasil belajar tu. Nisbatuhu, nisbahnya nahwu ni, nisbah kepada ilmu lain mana lebih mulia. Wadi'uhu wadi'un nahwi, iaitu orang yang pertama kali buat nahwu, apa dia panggil? Pengasas. Hukmus syari'i fihi ay fi ilmin nahwi. Hukum yang mensyariatkan fihi padanya pada nahwu. Siapa yang mensyariatkan ni? Allah syariat hakiki, Nabi syariat majazi. Apa hukum dia? Nisbah hukum syarak lah nak katanya. Ilmu nahwu ni lagu mana? Wajib, fardu ain ke, sunat ke, haru ke, haram ke, kena? Mula dia kata at-ta'rifu. Bermula ta'rif itu. Bukan. At-ta'rifu. Noktah tindih. Mana? Yang nak bincangkan selepas ni, ta'rif. Ni kitab baru jadi gini ya. Kalimatu nahwin, bermula kalimah nahwu itu, kalimatu mubtada, nahwin mudhafu ilaih. Khabar tutlaqu, disebutkan akan dia, akan kalimatu nahwin. Wa mustatihiyah, naik fa'il, kembali kepada kalimatu nahwi. Fil lughati jar majrur, dalam bahasa sifat al-arabiyyati ay al-mansubati ila al-arab, yang dinisbahkan bahasa tu kepada Arab. Bila sebut nahwu dalam bahasa Arab, terkena teritlaq, tutlaqu ta'alluq ala iddati ma'anin, atas beberapa makna-makna. Iddati jar majrur wa huwa mudhaf, ma'anin mudhaf ilaih. Asalnya ala iddati ma'aniyin, tapi berat ialah bari bawah, maka dihazarkan haraf illah, tinggal tanwin ma'anin. Minha, sebahagian daripadanya iddati ma'anin, jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Apa dia makna antaranya? Mubtada muakhar. Al-jihatu, jihah, arah. Macam tadilah dalam kitab At-Tawdihatul Jaliyah, sama saja. Taqulu ay taqulu, taqulu berkata oleh engkau, ay fil lughatil arab, fil lughatil arabiyah, pada bahasa Arab kata gini, dhahabtu nahwa fulanin, ay dhahabtu ila nahwi fulanin. Telah pergilah oleh aku ke arah orang tersebut. Ay jihatahu jihatal fulan, arah orang tersebut. Wa minha, dan sebahagian daripadanya waw istinah, minha jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Sebahagian daripadanya makna itu khabar asyibhu wal mithlu, persamaan dan seumpama, mana sama. Macam nahwu, nahwu tu nahwu lah. Itu dia umpama, seperti. Itu. Taqulu, berkatalah oleh engkau, cuma asyibhu tu maknanya kebanyakannya serupa. Al-mithlu tu serupa 100%. Gitu. Taqulu, berkata oleh engkau, Muhammadun nahwu Aliyun. Bermula Muhammad itu khabar seumpama Ali. Ay shibhuhu shibhul Ali wa mithluhu wa mithlul Ali. Iaitu kebanyakannya serupa dengan Ali ataupun semisal dengan Ali 100%. Begitu. Cuma dia tak ada dalam kitab kita ni makna satu lagi yang seperti dalam kitab Tawdih, iaitu qasada, dengan makna qasada, qasad, tuju. Wa tutlaqu kalimatu nahwin, dan diitlaqkan, disebutkan naik fa'il kalimah nahwin, nahwu itu fi istilahil ulama'i, dalam istilah para ulama, fi istilahi jar majrur wa huwa mudhaf, al ulama'i mudhafu ilaih. Tutlaqu ta'alluq ala, diitlaqkan kalimah itu ala al-ilmi bil qawa'id allati yu'rafu biha ahkamu awakhir al-kalimat al-arabiyyati fi hal tarkibiha. Ialah al-ilmu, ilmu. Ala al-ilmi lah. Jar majrur. Ilmu, mengetahui, bil qawa'idi, ta'alluq ilmi kepada ba. Mengetahui dengan kaedah-kaedah qawaidi lah, sebab dia masuk alif lam, maka mamnu' nasarah dia sirah muntahal jumu' tak mari.
Allati sifat kawaid yang mana kaedah-kaedah itu yu'rafu biha, diketahui dengan dia. Dengan allati itu naib fa'il. Ahkamu awakhiril kalimati, hukum-hukum akhir-akhir kalimah. Ini hukum-hukum pada akhir-akhir kalimah. Zaidun, dun tu. Zaid tak bincang Zaid tu. Muhammadun, dun tu nak bincang. Baris dia apa? Muhammad tak bincang. Tu saraf. Al-Arabiyyati yang dibangsakan kepada bahasa Arab, sifat bagi al-kalimat. Bila tu nak tahu hukum? Fi hali tarkibiha. Pada ketika tersusun al-kalimatil Arabiyyati. Kalimah-kalimah bahasa Arab tersusun. Kalau tak tersusun, maka tak ada lah hukumnya. Zaid, boleh panggil Zaid. Muhammad, tanpa ada dun ke, din ke, dan ke, tak ada. Sebab dia tidak terkib. Dia tidak tersusun dalam ayat. Minal i'rabi, daripada i'rabnya. Daripada i'rabnya, wal bina'i ataf, dan binanya, wa ma yatba'u dhalika, dan barang yang mengikuti ia barang maf'ulun bih dhalika al-i'rab wal bina. Jadi nak bincang dari sudut i'rab. I'rab mana berubah setiap perkara, amil dia lain-lain, maka ma'mulnya akan berbeza. Zaidun boleh jadi Zaidun, boleh jadi Zaidin, boleh jadi Zaidan. Zaidun tu sendiri ma'mul. Apakah amil perkara yang menyebabkan dia jadi Zaidun? Marfu'. Tengok pula marfu' tu apa? Fa'il ke, mubtada' ke, khabar ke. Amil dia ialah mansub, maka ma'mul dia mansub. Dia akan jadi Zaidan. Boleh jadi sebab fi'il mahzuf, muta'addi ke, jadi tamiz ke apa ke, ikut lah. Begitu juga majrur. Tapi kalau bina, mana setiap majrur, mansub, marfu' tu dia tak ubah baris. Memang kekal sampai kiamat. Memang kekal sampai kiamat. Tak akan habis. Al-mawdu'u, tajuk perbahasan. Mawdu'u ilmi nahwi, bermula mawdu'. Tajuk perbincangan ilmu nahwu. Mawdu'u mubtada, ilmi mudhafu ilaih, an-nahwi mudhafu ilaih, khabar. Al-kalimatul arabiyyatu, ialah kalimah-kalimah yang dibangsakan kepada Arab. Al-kalimatu khabar, al-arabiyyatu sifat, ay al-mansubatu ilal Arab. Min jihatil bahthi, dari sudut perbahasan, an ahwaliha, daripada keadaan-keadaannya, keadaan-keadaan al-kalimatil arabiyyah. Min jihati jar majrur wa huwa mudhaf, al-bahthi mudhafu ilaih, an ahwali jar majrur wa huwa mudhaha mudhafu ilaih, al-madhkurati sifat ahwaliha. Yang tersebut. Apa yang tersebut tu? Min al-i'rab wal bina. Iaitu daripada i'rab dan bina. Lebih kurang sama lah dengan atas tu. Sebab atas tu definisi. Jadi perbahasan, pembincangan tajuk utama nahwu ni ialah kalimah dalam bahasa Arab dari sudut bina ke mu'rab. Mu'rab ke mabni. Kalau dia mari amil marfu', amil rafa', maka dia jadi macam mana? Mu'rab ke mabni? Gitu. Ath-thamaratu, kesan, hasil, buah. Wa thamaratu ta'allumi ilmin nahwi, dan kesan, buah belajarnya ilmu nahwu. Thamaratu mubtada' wa huwa mudhaf, ta'allumi mudhafu ilaih, ilmi mudhafu ilaih, an-nahwi mudhafu ilaih. Khabar, siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabiyyi, ialah menjaga lisan. Siyanatu khabar wa huwa mudhaf, al-lisani mudhafu ilaih. Menjaga ta'alluq an muta'alliq, siyanah muta'allaq. Anil khata'i jar majrur, daripada kesilapan fil kalami. Khata' fil kalam, ta'alluq fi pada khata'. Pada kalam, perbincangan ataupun bercakap al-arabi, yang dibangsakan kalam itu pada Arab. Mana kita bercakap Arab untuk menjaga daripada kesalahan, kerana ubah baris belakang tu boleh menyebabkan ubah makna. Wa kallamallahu Musa taklima, dan bercakaplah oleh Allah akan Nabi Musa sebagai berkata-kata sungguh. Tu kita buat Allah tu fa'il, Musa tu maf'ul bih. Mana Allah lah yang berkata-kata. Kalau kita ubah wa kallamallaha Musa taklima, Allah maf'ul bih, Musa fa'il. Musa bercakap dengan Tuhan. Jadi tak sabit sifat kalam berdasarkan dalil ni. Sifat kalam bagi Allah, kalau kita baca kallamallaha Musa taklima. Tu kesan yang cukup besar.
Habis. Kemudian dia kata wa fahmul Quran, ataf kepada siyanah, dan juga kesan belajar ilmu nahwu ni untuk memahami akan Al-Quranil Karimi, Quran yang maha mulia. Fahmu ataf ma'tuf lah, ma'tuf kepada siyanah, wa huwa mudhaf, Al-Qurani mudhaf ilaih. Idhafat fahmu kepada Al-Quran, idhafat masdar kepada maf'ul. Al-Karimi sifat bagi Al-Quran yang maha mulia. Yang mulia lah. Wal hadithi ataf kepada Quran. Wa fahmul hadithi. Dan faham hadith. An-Nabawi sifat al-hadith. Ay al-mansubi ila nabi. Yang dinisbahkan kepada Nabi. Iaitu lafaz dan maknanya daripada Nabi. Lafaz dan maknanya daripada Nabi. Fahman sahihan, maf'ul mutlaq bagi fahmu, akan sebagai faham sifat sahihan yang betul. Dipanggil apa ni? Maf'ulul mutlaq li bayanin naw'. Maf'ul mutlaq untuk menerangkan peseng maf'ul mutlaq tu. Peseng maf'ul mutlaq. Ni faham apa dia ni? Faham hak peseng sahih, hak peseng betul. Ada fahman ghaira sahihin, fahman fasidan. Ada juga, tapi ni nak buat kata fahman sahihan, sifat bagi fahman. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, alladzaini, yang mana kedua-duanya, mana dua-dua tu, Quran dan hadis tu. Tu sifat bagi Al-Quran dengan hadis. Huma, bermula kedua-duanya, alladzina, itu aib bagi alladzina. Alladzaini ya, silap. Alladzaini. Alladzina tu jamak, alladzaini, dua. Huma, bermula kedua-duanya, alladzaini itu khabar. Aslus syari'ati, asal syariat, sifat syariat, al-islamiyati, yang dibangsakan kepada Islam. Wa alaihima, dan atas kedua-dualah Quran hadis itu, madaruha, madarus syariah al-islamiyah. Okey. Jadi huma mubtada, aslu khabar, asy-syari'ati mudhafu ilaih, al-islamiyati sifat. Noktah itu wa alaihima, dan atas kedua-duanya lah Quran dan hadis itu madaruha, madarus syari'ati al-islamiyah, tempat peredaran syariah Islamiah, yakni tempat berlegarnya syariah Islamiah, nisbah hukum, akidah, fiqh, tasawuf, asalnya Quran hadis. Tak akan dapat kurang faham Quran hadis melainkan tahu nahwu. Ni terjemuh. Mana terjemuh hadis? Baca kitab terjemuh, ajar orang. Tak kena. Belum tentu terjemuh tu betul. Kena tengok orang ulama juga kitab-kitab besar syarah hadis. Dia kata apa? Kan boleh sikit-sikit pandai cakap Arab sikit, sikit pandai baca kitab Arab sikit, baca lalu sendiri hadis-hadis tu, buat istinbat hukum sendiri. Tak kena lah tu. Nisbatuhu, bermula penisbahannya, penisbahan ilmu nahwu tu. Bukan. Nisbatuhu noktah titik tindih. Dia buat macam kitab barulah. Mana orang panggil apa? Benda yang nak cakap selepas tu. Tu penting. Wahwa, dan bermula dia ilmu nahwu tu, min ay sabitun khabar. Sabit ia minal ulumil arabiyyati, sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dibangsakan kepada bahasa Arab. Minal ulumi jar majrur, al arabiyyati sifat. Minal ulumi min litab'id. Sebahagian daripada ilmu-ilmu bahasa Arab tu penisbahannya. Dia kadang-kadang nisbah ilmu tu nisbah pada ilmu lain. Pembahasan mabadi asyarah, nisbatuhu tu, bahagian nisbatuhu tu kadang-kadang dinisbahkan dengan ilmu lain. Contohnya, nisbah ilmu usuluddin dengan ilmu selain usuluddin. Ilmu usuluddin lebih mulia. Tu antaranya nisbah juga. Jadi nahwu ni sebahagian daripada ilmu bahasa Arab, kerana ilmu bahasa Arab luas. Tertakluk nahwu, tertakluk saraf, bayan, badi', ma'ani, istiqa', wada'. Macam-macam. Wadi'uhu. Pengasasnya, pengasas ilmu nahwu. Wal masyhuru waw istinaf. Al masyhuru mubtada. Bermula yang masyhurnya ialah jumlah tu khabar. Anna awwala isim anna. Wadi'in mudhafu ilaih. Li'ilmi nahwi, li'ilmi jar majrur. An-nahwi mudhafu ilaih. Li'ilmi lam bimakna ilah. Huwa dhamiru faslin. Abu khabar bagi anna. Al-aswadi mudhafu ilaih. Ad-du'ali sifat abu. Begitu
Bermula yang masyhurnya bahawa awal-awal pencetus yang mengasaskan bagi ilmu nahwu tu jadi kita boleh buat gini juga, wadi'in li'ilmin nahwi lam zaidah ilmi maf'ulun bih. Yang mengasaskan, awal-awal yang mengasaskan akan ilmu nahwu itu, gitu. Huwa ialah Abul Aswad Ad-Du'ali. Tadi itulah. Senang ya kita ni. Kalau dah ada dalam kitab lain, kita baca je. Tu. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa dia? Bi amri amiril mu'minin. Dengan suruhan amirul mu'minin. Amri idhafah masdar kepada fa'il. Dengan suruhan, dengan menyuruhlah oleh amiril mu'minin, ketua bagi segala orang mukmin, Aliyin badal. Ali badal. Ibni. Bin anak lelaki, Abi mudhafu ilaih, Talibin mudhafu ilaih. Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan ay Allahumma rdi anhuma. Khabariyah lafzat insya'iyah du'aiyah maknan. Mudah-mudahan meredailah oleh Allah daripada kedua-duanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Abu Aswad Ad-Du'ali. Tu dia suruh kata gitu taudihat tadi kata apa? Iaitu sebab asalnya tabiat bahasa Arab tu, tabiat orang Arab tu cakap Arab tu, tiba-tiba campur dengan orang yang ajam menyebabkan bahasa Arab rosak. Jadi memerlukan kepada satu ilmu, satu perbahasan, disiplin ilmu yang kukuh untuk mengembalikan semula betulnya orang Arab cakap Arab dan orang selain Arab cakap Arab. Macam kita lah Melayu ni. Asalnya Melayu banyak ambil hak Arab. Tiba-tiba kita masuk dengan budaya-budaya Inggeris. Maka banyak bahasa kita yang kut Inggeris. Berlaku percampuran. Sehingga bahasa Melayu kadang-kadang masalah. Bahaya tu. Hukum syari'i fi hukum pensyariat padanya dalamnya dalam ilmu nahwu. Syariat ni ada dua. Syariat hakiki Allah Ta'ala. Syariat majazi Nabi SAW dan Rasul-Rasul lain. Apakah hukum syarak belajar ilmu ni? Waw istinaf wa ta'allumuhu dan bermula mempelajari akan ilmu nahwu tu khabar fardun ialah fardu. Ta'allumuhu idhafah masdar kepada maf'ul. Mempelajari akan ilmu nahwu itu ialah fardu wajib tapi min furudil kifayati, fardu yang sebahagian daripada fardu kifayah. Min furudi jar majrur wa huwa mudhaf al kifayati mudhaf ilaih. Fardu kifayah makna memadai satu orang tahu 90 km selesai masalah, saqata 'anil baqi. Tu macam ilmu dalam lain lah, ilmu hid ke, akidah ke, yang dalam tu fardu kifayah. Yang mana mesti seorang tahu lepas belaka, insya-Allah taala. Tu. Jadi fardu kifayah lah, mana kita ni orang yang belajar ni, orang yang menanggung fardu kifayah masyarakat. وَرُبَّمَا تَعَيَّنَ تَعَلُّمُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَصَارَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ. Tengok. Maka dia kata وَرُبَّمَا dan kadang-kadang ta'ayyana tertentulah fa'il. Ta'allumuhu ta'allumun nahwi. Mempelajari akan nahwu tu tertentu ta'alluq ala wahidin atas seorang. Fasara maka jadilah ia wahid itu maka jadilah ia nahwu tu khabar. Sara fardhu ainin mudhaf ilaih akan menjadi fardhu ain alaihi ala wahidin atas seseorang tu. Allah. Jadi dia kata ni fardu kifayah. Asalnya fardu kifayah. Kemudian kadang-kadang boleh jadi fardu ain. Sebab apa? Sebab dia seorang yang boleh keluar belajar. Contoh, dia seorang saja boleh keluar belajar apa nama tu? Ilmu nahwu. Maka dia nak tanggung fardu kifayah masyarakat. Dia seorang yang boleh belajar. Maka diri dia tu fardu ain. Untuk menanggung masyarakat punya fardu kifayah, dia seorang yang boleh keluar, dia tu bila dia belajar fardu ain. Wajib atas diri dia lah. Supaya dia balik, dia menjadi tampungan fardu kifayah masyarakat lain. Sebab dia seorang yang boleh ngaji. Hak lain tak boleh. Tapi kalau orang lain boleh juga, masing-masing kena belajar sampai ada seorang yang reti dan alim bab nahwu. Samalah mana-mana ilmu pun, fiqh ke, akidah ke, tasawuf ke, nahwu ke, sarah, balaghah dan sebagainya. Dalam ilmu Islam tu kena ada istilahnya fardu kifayah dengan fardu ain. Itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai situ dulu. InsyaAllah ta'ala sambung pada petang esok selepas zuhur. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.